Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita nak sembang pasal apa nak buat apabila kita sudah disahkan mengidap sakit gout ni lah. Jadi hari tu video pertama, macam mana nak kenal pasti. Jadi bila dah kenal pasti, bila dah confirm, ni tindakan-tindakan lah, ada beberapa langkah lah. Okay, nombor satu sekali, yang paling penting sekali bila anda disahkan penyakit gout, kalau ada mak ayah lagi, call dia, minta maaf. Supaya kalau anda pergi, anda boleh pergi dengan aman lah. Gurau je lah, bukan. Sebabnya gout ni dia tidak merisikokan nyawa. Jadi chill-chill lah. Bila doktor cakap kau dah kena gout, kau pun sengih je. Macam aku dulu, kelakar tak kelakar, sebab aku kena gout masa tu muda lagi tu. Doktor cakap gout tu aku boleh ingatkan dengan stroke tau. Gout, stroke. Aku cakap kalau stroke kan tak lama lagi mampus ke aku kan. Jadi jangan panik, relax. Benda boleh kawal. Sebab gout ni kebanyakan atau percentage paling besar nak kena jaga pemakanan ni. Ada lagi faktor lain tapi pemakanan paling penting sekali. Jadi jangan bimbang nombor satu. Dia tidak merisikokan nyawa anda, tapi kalau anda buat endah tak endah, buat tak serius dalam tackle penyakit ni, dia akan menyebabkan masa depan yang lebih kabur lah. Sebab benda ni berkaitan dengan banyak penyakit lain gout ni. Okay, nombor satu jangan bimbang. Nombor dua, ada subjek yang anda perlu study lah. Terutamanya untuk gout ni pemakanan lah. Biasanya faktor-faktor lain tu ada, tapi pemakanan ni anda kena tumpukan lebih banyak lagi lah. Jadi benda ni pun melibatkan gaya hidup anda sendiri. Jadi apabila gout, bila membincangkan pasal pemakanan ni, banyak benda termasuklah mitos-mitos yang kita jumpa dalam media sosial. Jadi kita kena betul-betul kena pasti makanan yang tinggi kandungan protein, yang akan menghasilkan purin, dan purin tu yang akan menghasilkan asid urik apabila kita makan. Kena pasti betul-betul. Jangan dengar cakap orang. Kalau dengar cakap orang macam-macam lah. Orang cakap sayur ni angin, sayur ni sejuk, makan benda ni jadi gini, tak ke mana. Jadi kalau boleh betul-betul cari sos yang betul-betul kata boleh dipercayai lah. Jangan dengar cakap-cakap sana cakap sini, sebab mitos-mitos ni menyusahkan je kadang-kadang. Okay, itu nombor dua. Subjek yang perlu anda study, pemakanan. Gout, pemakanan. Okay, nombor tiga sekali. Okay, nombor tiga, apabila anda kena gout, nombor tiga, anda kalau jumpa doktor, dia suruh anda mula kawal pemakanan. Tadi nombor dua dah study. Jadi nombor tiga ni, amalkanlah apa benda yang anda dah cuba study tu. Jadi doktor dia takkan bagi ubat dulu. Pada serangan pertama, jarang doktor bagi ubat terus. Nama ubat tu allopurinol, ubat harian untuk dia potong penghasilan asid urik. Doktor akan suruh kita kawal dulu pemakanan kita. Kawal sendiri. Jadi 6 bulan lagi datang cek. Dan malangnya, apabila doktor suruh balik dan kawal pemakanan ni, gout ni bila dia kena serangan kali pertama, dia akan hilang lama tau. Dia akan hilang lama, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kadang setahun tak ada. Jadi dalam tempoh 6 bulan ke setahun ni, kita tengok lama gout tak datang. Itu hari sakit kali pertama. Kita pun pergi balik kampung, mak masak sedap, kadang-kadang lunch dekat dengan kedai gerai makcik. Sotong besar-besar. Kita pun kaut je lah tengok tak datang gout. Tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tak ada gout ni, kita dah clear ni. Jangan tertipu dengan benda tu semua tahu. Berpada-pada, keyword dia berpada-pada. Maknanya langkah ketiga ni, bila doktor suruh jaga pemakanan tu, kawal. Sebabnya kehilangan gout dalam tempoh masa yang lama tu tak mendekat anda adalah bukan pesakit gout. Okay, clear poin nombor 3 ni. Okay, nombor 4,
Nombor 4 ni aku sendirilah sampai sekarang ni susah lah nak buat. Kawal berat badan dan exercise berkala. Bila sebut exercise berkala ni, dia bukan kata exercise tu yang sekali kita buat ekstrim kan, jogging jauh-jauh ke, kita main treadmill sampai 3-4 jam, bukan. Kita kena memang lifestyle kita kena berubah. Macam mana kita makan boleh istiqamah makan, exercise pun gitu. Dia kena ada satu exercise yang berkala lah. Sebab acid uric ni dia punya kurang asam dia ni, kalau kata kita buat aktiviti yang ekstrim maafkan saya kalau kata kita buat aktiviti yang ekstrim, acid uric ni dia boleh spike dia boleh dia boleh meningkat secara mendadak dan menyebabkan gout juga. Itu yang masalah Jadi orang kata bukan, dia ada tahap-tahap kan. Kalau muda lagi apa semua, kau nak main bola ke semua, tak ada masalah. Cuma bila dah meningkat usia dah 30 lebih 40, masa tu baru sibuk nak exercise apa, jangan mendadak. Kita try buat slow-slow. Sebab balik-balik akan menyusahkan diri kita balik kan. Jadi kalau boleh, bila kita dah kawal pemakanan tadi, dan langkah seterusnya kita cuba exercise secara berkala. Jadi insyaAllah bila kata badan kita ni dah kecil sikit, bukan kata gout tu tak datang, dia akan sentiasa ada gout ni. Tapi kita nak minimizekan berapa kali kekerapan serangan gout tu kan. Kita kena manage, sebab benda ni akan mengganggu kehidupan kita kau. Yang kerja-kerja, yang belajar kan, yang ada komitmen dengan rumah tangga, kena jaga anak semua apa, memang terganggu. Jadi nak tak nak kita memang kena taat lah kepada benda-benda yang doktor kata ni kan. Okay. Seterusnya nombor 5, yang ni skema sikit kan. Saya pun dulu ada buat, tapi last sekali saya main ingat macam tu je lah. Buat catatan. Paling selamat buat catatan. Catatan ni maksudnya bukanlah hari-hari kau kena catat apa benda kau makan, semua benda secara detail, tak ada. Cumanya apabila setiap kali sakit tu, kau kena ingat balik apa benda yang kau makan dalam seminggu sebelum, 6 hari sebelum, 5 hari sebelum, 4, 3, 2, sehari sebelum, apa benda yang kau makan dan air cukup tak, apa aktiviti kau buat. Okay. Catatan ni dia nak kata, sebab gout ni dia bukannya sekarang ni malam ni pukul 10 ni kau makan, bukan kata pukul 12 kan gout, tak ada. Sebab contoh kalau kita makan sotong kan, tinggi kandungan acid uric sotong ni, protein. Bila kita makan sotong, badan kita nak mencerna sotong tu ambil masa dalam 2 jam, 2-3 jam barulah dia jadi najis. Jadi zat-zat tu akan diserap oleh perut kita. Jadi air kucing ni sekarang duduk itulah kata, maknanya benda ni, gout ni dia penyakit yang duduk dalam darah kita kau. Acid uric ni kandungan dia duduk dalam darah seluruh badan kita. Jadi dia bukanlah kata penyakit tu tiba-tiba ada, kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Dia memang dah ada. Cuma bila acid uric kita spike, yang itulah akan trigger kita punya sendi-sendi untuk menghasilkan kristal-kristal gout tadi ni. Dia akan, orang kata, jadi kerah. Jadi gerakan-gerakan joint ni dia stiff, orang kata apa, sukar nak bergerak, jadi bengkak macam tu kan. Jadi catatan tu penting. Contoh catatan ni, kita makan ke kacang kan, apa jenis kacang, atas diri sendiri belaka. Mungkin kita tak sama dengan orang lain, cuma dari segi saintifik benda tu masih lagi dari segi saintifik ni, maknanya dia berfakta tau. Kalau kacang dia tetap kacang, tak ada kata aku makan kena, kau makan tak kena, tak ada.
Sebabnya kandungan protein dalam kacang ni beza-beza. Ada kacang yang rendah, ada kacang yang tinggi kandungan protein. Ada orang minum air soya tak boleh, makan bubur kacang kena. Tapi bukan serta-merta makan hari ni, sekejap lagi kena. Tak, bukan. Dia akan menambahkan kita punya kandungan asid urik dalam darah dulu, sebelum kita punya sendi terasa dia punya kesan dia. Jadi apa yang perlu tengok, daging-daging, jenis daging apa anda makan. Minuman bersoya ke tahu fufa ke apa, catat lah kalau kena. Kalau tak kena tak apa lah. Catatan-catatan lain selain daripada pemakanan, suhu. Contoh kalau macam anda outstation contohnya kan, kat rumah tak ada aircon, tiba-tiba kau duduk dalam hotel, pergi pula dengan member ni tak reti bahasa, tak reti sejuknya, bantai 16 darjah Celsius sampai pagi. Tengok pagi esok kau gaut kan. Aku tak boleh, aku memang kalah. Sebab kat rumah aku ni, yelah aku duduk apartment kat atas bukit ni, malam-malam memang sejuk. Jadi aku perlukan selimut tau. Kipas pasang, memang sentiasa pasang. Jadi kalau macam aku lost aku punya selimut, contoh malam tu aku selimut hilang, kadang kita letih kan, tidur tak tahu mana selimut. Tiba-tiba pagi tu bangun memang ada je lah lutut, sendi kaki dia jadi keras. Kita nak, untuk first step kita nak pergi bilik air tu punya lah seksa. Jadi terpaksa mandi air panas sebab lama-lama nak bagi joint tu okey sikit lah, sebelum boleh buat kerja lain, nak berjalan lagi. Jadi selain daripada pemakanan, catatan tadi pemakanan, suhu. Lepas tu, adakah keadaan anda terlampau penat? Maksudnya apa aktiviti yang menyebabkan anda kena gout? Contohnya semalam main rugby 7 sebelah, badan muka. Ingat kuat sangat dah ada gout main rugby. Tapi tu saya kata, exercise boleh tapi jangan berlebih. Maknanya ni poin catatan ni, catat. Tak apalah, main rugby okey lah, kesihatan anggota lain lah. Tapi dari segi gout dia ni, apabila kita terlebih, biasanya akan kena ke. Sebabnya kandungan asid urik ni apabila kita exercise, dia memang akan meningkat. Lepas tu macam kecederaan sukan yang lain lah, tak kira lah kita macam kita terseliuh ke kan. Ada tu kadang naik motor salah tongkat kaki kan, kena kat lutut. Benda-benda macam ni, terseliuh biasa ni, untuk orang yang ada gout ni, dia akan double sakit daripada orang yang tak ada gout ni. Contoh kita salah langkah ke, jadi kena catat lah. Maknanya kita sakit, okay? Catat apa benda, jadi supaya kita aware benda tu. Kalau kita tak catat, kita buat babe, susah sikit kehidupan akan datang ni. Sebab kita dah ada penyakit, benda yang ada duduk dalam kita punya darah ni bukan senang-senang nak hilang tau. Jadi kena jadi skema sikit lah, tak apalah. Okay, yang last kali, benda ni saya dah pesan kat video nombor 1 dulu. Last kali, apabila anda disahkan gout, yang paling penting sekali, jauhilah produk-produk sampingan. Minta tolong sangat tau. Sebab benda ni saya dah lama kena gout ni. Duit saya sendiri dah habis beribu habis. Mak saya, mak mana yang tak sayang anak? Umi saya. Pantang ada orang approach dia, dia memang akan beli dan bagi kat saya. Last saya cakap kat dia, Umi kata kalau Amir tak izinkan Umi beli apa-apa produk, minta tolong jangan beli lah. Sebab orang tahu, orang akan keep datang rumah apa kan, duk ngempeng. Tak payah lah kita nak sibuk rebus daun itu, daun ini dengan air kali lah. Lepas tu ada tu kelak nutrisi lah, konon-konon tak payah mengarut tu, sampah semua tu. Ada pula yang lagi kreatif marketing, boleh pula dia buat set gout, yang ni set untuk macam mana, set darah tinggi. Tolong lah, tak payah. Sebab kita dah tahun 2020. Jadi kita boleh, ilmu tu jelah benda ilmu kedoktoran ni, ilmu tinggi. Saya bukan doktor tapi
kita boleh akses tau ilmu tu. Jadi kita kena cerdik sikit lah. Jangan mudah tertipu, jangan mudah terpedaya. Kadang-kadang orang yang mai datang memang ikhlas, tapi dia punya cara tu, modus operandi dia tu dah dibawa daripada orang atasan dia, dah train dia macam tu lah. Okay, jadi 6 langkah ni. Yang last kali tadi, yang paling penting jauhi produk-produk sampingan lah. Jadi apa benda doktor cakap, ikut doktor je. Kau tak payah nak mengarut benda lain. Okay, langkah tambahan yang saya bagi free, nampak ada belakang tu ada tongkat saya kebetulan. Ini orang kata kalau kau dah ada gout, beli je lah tongkat. Sebab kita tak tahu lagi bila-bila masa. Macam aku sendiri, tongkat aku ada 3 jenis. Ni yang jenis 2 tangan, ada yang sebelah tangan macam Faizal Tahir pakai tu. Ada satu tu arwah Tok Mek saya punya, yang ada sebatang, lepas tu kaki 4 bawah tu. Lepas tu saya siap ada kursi roda lagi lah. Sebab bila saya dah kahwin ni, duduk dengan isteri kan, mampus lah dia nak angkat saya macam mana, nak pergi nak pergi klinik ke apa kan. Jadi saya ini bukan langkah yang perlu lah, tapi benda ni membantu untuk anda survive kehidupan. Terutamanya di kota. Kalau kau duduk kat kampung kau, mak ayah kau ada, tak apa lah, boleh tahan manja lah. Ni kita sendiri-sendiri macam ni. Okay, saya rasa itu sajalah untuk video kali ini. Jadi saya akan tambahkan info-info lain yang boleh membantu sama-sama kita. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.